دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Bahagia Sarafli yang bersama saya pada malam ini yang akan bertindak sebagai moderator insyaAllah. Serta penjawab bagi soalan-soalan yang bakal dikemukakan nanti. Untuk pengetahuan kalian semua, Rafli adalah murid sulung saya di bumi Sabah yang tetap setia bersama saya susah senang selama dah belasan tahun. Mungkin Hilmi juga menonton rancangan pada malam ini. Selamat datang Mi pada channel kita pada malam ini. Saame yang mungkin sedang menonton juga, PA saya di Malaysia Semenanjung ini. Seterusnya pembantu-pembantu kanan saya, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya serahkan pada Rafli untuk bercerita, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini Allah masih menghidupkan lagi kita dalam suasana genting. Saya sifatkan dengan kematian ratusan orang satu hari, dengan jangkitan puluhan ribu satu hari. Kita tidak terpilih dalam golongan itu. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini kita akan membincangkan satu alam, iaitu alam misteri yang akan dikendalikan oleh Rafli. Saya bagi duduk Rafli untuk moderator, lepas tu Rafli pantau balik untuk peserta-peserta bertanya. Dan sebelum saya pantau pada Rafli, kita nak bincang pada malam ini tentang alam mistik.
Sejak kebelakangan ini kita dengar banyak alam mistik. Maksud saya jin dan iblis ni daripada dulu lagi. Alam mistik sekarang ni apa? UFO kononnya muncul di situ sini. Alam mistik juga sekarang ini kononnya pocong menjelma di sana sini, toyol mencuri duit. Itu semua cerita-cerita dalam masyarakat yang ada kebenarannya. Jadi pada malam ini kita nak berforum bersama Rafli, mungkin ada tips-tips yang bakal dikemukakan nanti. Mudah-mudahan perbincangan dan perkongsian ilmu kita pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya, kepada Rafli dan kepada penonton-penonton yang sedang menonton channel kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi insyaAllah saya persilakan Rafli sepatah dua kata daripada Sabah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada malam ini saya telah diberi kesempatan oleh Tuan Guru saya yang saya cintai, seorang Tuan Guru saya yang mula-mula mendidik saya dalam bidang perubatan ilmu. Ilmu perubatan Islam ini mengikut kaedah ruqyah syariah. Ya. Pada malam ini insya-Allah kita diberikan kesempatan yang sangat baik, ya, amat berharga bagi orang-orang yang mencintai ilmu ini kerana dapat berpeluang untuk bertanya secara langsung kepada Tuan Guru, ya, tentang masalah-masalah yang seperti Tuan Guru katakan tadi, yaitu masalah berkenaan alam mistik. Ya. Jadi pada malam ini bersama-sama kita akan menggerakkan program ini dalam masa sejam gitu, ya. Sejam atau sejam setengah lah, ya, mengikut kepada Ustaz Tuan Guru kita, ya. InsyaAllah pada malam ini sebenarnya saya malu, ya, untuk masuk ke dalam bersama Tuan Guru ini, ya, sebab itu perasaan seorang murid pada gurunya, ya. Saya ulama mengajarkan apabila kita berhadapan dengan guru kita harus seperti orang bodoh yang tak tahu apa-apa, ya. Tapi apabila kita berhadapan dengan orang lain, kita akan tunjukkan yang kita pernah belajar karena kita membawa ilmu guru-guru kita, ya. Jadi pada malam ini kita teruskanlah bersama Ustaz Syaron untuk memberikan sedikit tentang perihal tajuk yang Ustaz nyatakan tadi, sedikit penerangan agar persoalan dapat diberikan apa yang bermain di pikiran para penonton pada malam ini, insya-Allah. Okay, terima kasih Rafli di atas pencerahan tadi. Saya minta Hilmi Nizam tolong masuk sekejap. Bos saya, pegawai perubatan saya, Sri Nazam Durrani, sila masuk dalam kamera, kita nak berbincang sikit bersama Hilmi. Nampak ada dalam di antara penonton-penonton kita. InsyaAllah pada saya tunggu Mi, tolong jawab WhatsApp, kita ada WhatsApp dengan telefon sekejap. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita akan berbincang kesinambungan perbincangan kita. Baru-baru ni kita bincang alam ghaib. Yang mana alam ghaib itu luas. Alam ghaib itu luas, yang mana alam ghaib ini disebut as-sam'iyat. As-sam'iyat ini ialah benda yang kita dengar dan kita tak nampak. Banyak benda kat muka dunia ni, benda yang kita tak nampak. Tapi benda tu wujud. Contohnya UFO. Isu terkini UFO, orang nampak duk terbang situ sini macam helikopter. Segitiga Bermuda. Ini semua benda-benda yang diceritakan. Jadi pada malam ini alam mistik yang kita nak bawa, yang menjurus kepada kita pada malam ini ialah kita nak tahu bagaimana berlakunya pertembungan di antara manusia dan alam ghaib ini. Kalau kita bincang pasal jin dan iblis, syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, yang mana mereka itu adalah musuh kita yang nyata. Tapi kita kena ingat bahawa jin yang kita nak bincang pada malam ini, tidak kesemua mereka musuh kita. Kerana di dalam Al-Quran menyebut wa inna minnal muslimun wa minnal qasitun wa kunna tara'iqa qidada. Ada di kalangan jin itu Islam, ada di kalangan jin itu kafir, dan jin itu juga berparti politik. Tara'iqa qidada ini saya tafsirkan dengan berparti politik, nak cerita berpuak-puak.
Ya. Jadi pada malam ini kita nak tahu bagaimana mereka ini wujud berkongsi alam dengan kita, bahkan berkongsi bumbung dengan kita pun, tapi kita tak nampak mereka. Tapi mereka bisa nampak kita. Ini yang menjadi masalah. Ini yang bisa menjadi masalah. Jadi pada malam ini perkongsian saya bersama murid-murid, orang yang kanan saya, Ilmi akan masuk sekejap lagi, Rafli akan jemput sikit lagi, sikit-sikit seorang. Mudah-mudahan pencerahan kita pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ramai di kalangan kita pada hari ini confused. Berapa ramai bomo-bomo di luar sana, terutamanya daripada Sabah, daripada Sarawak, yang mana pembohongan mereka itu menggunakan jin dalam rawatan. Ramai yang tanya saya, boleh tak Ustaz? Saya kata tak boleh. Ustaz, Nabi Sulaiman guna jin. Nabi Sulaiman boleh tangkap jin, boleh arah jin, kita mana boleh tak boleh. Maka di sini saya nak terangkan sikit pada malam ini tentang alam mistik ini. Nak bersahabat-sahabatlah dengan sahabat yang kita nampak. Kita bersahabat dengan benda yang kita tak nampak mengundang 1001 masalah kepada kita. Bukan Al-Quran ada menyebut, Rafli. Cuba baca ayat tu. Wa annahu kana rijalun minal ins. Cuba sambung, Rafli. Ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Boleh hurai. Fazaduhum rahaqa atau apa, Rafli? Fazaduhum rahaqa. Ulama menafsirkan apabila seseorang manusia, lelaki yang bersahabat dengan jin untuk kepentingan peribadi masing-masing tertentu, tidaklah akan memberi manfaat kepada manusia itu kecuali hanyalah kesesatan yang di akhir nanti. Maksudnya itu menipu saja. Bagus. Satu jawapan yang tepat. Cuma penghuraiannya. Wazaduhum rahaqa dalam bahasa Arab menambahkan mereka itu akan kesesatan. Oh Ustaz, saya bersahabat dengan jin Islam. Mana boleh jin Islam bagi saya kesesatan? Saya nak tanya, manakah kamu tahu jin itu Islam? Jin itu ada IC ke? Jin itu ada surat beranak ke? Menyatakan dia Islam? Tidak siapa tahu. Allahu a'lam. Nak mengaku semua orang boleh mengaku. Ini yang kita takut. Kita takut fazaduhum rahaqa ini kata ulama, dia akan ganggu kita ketika mana kita nak mati sikit lagi. Kerana hadis Rasulullah SAW menyebut, apabila sampai anak Adam itu pada penghujung hayatnya nak mati dalam keadaan azab, maka iblis akan menjelma di kepala dia supaya memujuk kita mati di dalam Yahudi Nasrani. Bahkan ada iblis yang mengaku sebagai ibu bapa kita. Kita takut iblis yang kita bela tu yang menjadi masalah masa kita nak mati. Sebab itulah kita kena clear benda ni. Saat Nabi Sulaiman tu boleh bela jin, dia siapa, kita siapa? Kita makam mana, dia makam mana? Dia makam aulia, makam anbiya. Kita ini makam orang awam, orang biasa, maka tidak bisa untuk kita. Walaupun jin penuh offer kepada kita untuk bersahabat, jangan sesekali. Jadi alam mistik kita pada malam ini, kita nak bincang berkenaan dengan benda-benda yang kita tak nampak ini kerana banyak dalam masyarakat kita pada hari ini. Kita tengok soalan yang pertama, insya-Allah jika ada. Dia ada satu permintaan saya, Ustaz. Tapi bukan soalan Dia permintaan berupa minta Ustaz doakan bersama, kita berdoakan bersama semoga tahun depan dia kahwin. Ya, apa itu? Dia kata di sini Ustaz mohon doakan saya tahun depan kahwin. Okey, insya-Allah. Nama apa soalan peminta? Soalan belum ada lagi, ya. Okey, cuba tengok soalan-soalan. Okey, Ustaz, kalau tidak baik saya ingin bertanya sesuatu, Ustaz, Boleh. Untuk menambahkan lagi pengetahuan kita bersama. Banyak orang mengatakan bahawa sedikit-sedikit apabila membincangkan soal perubatan Islam ini dia kaitkan dengan hal-hal khurafat, Ustaz. Maksudnya dia definisikan begitu. Apabila perubatan-perubatan yang melibatkan alam gaib, dia akan cakap itu khurafat.
maksudnya pergi minta dokter dulu. Ini maksud saya di sini pemahaman orang yang sebegini Ustaz, yang macam mana kita ingin menanamkan dia punya keyakinan bahawa bezanya beriman pada alam gaib itu dengan menjadikan diri kita khurafat atau taksub kepada alam itu. Itu. Okey. Terima kasih Rafli. Itulah masyarakat kita berpandangan sedemikian. Bila sebut Tok Bomo, maka semua Tok Bomo tu dia ingat Tok Bomo macam zaman Piramli dulu sebagai contoh, walaupun lakonan. Jadi persepsi masyarakat Melayu bila sebut perubatan Islam ni satu benda baru sebenarnya. Tahun 50-an, tahun 60-an tak timbul lagi perubatan Islam ni. Timbul perubatan Islam ni di Malaysia ketika mana Tuan Guru Haruddin tahun 70-an mula memperkenalkan perubatan Islam ini, barulah masyarakat kita dengar tentang perubatan Islam ini. Jadi mereka kaitkan perubatan Islam ini dengan khurafat. Yang pertama kenapa? Yang pertama kita kena yakin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Apabila orang yang beriman itu yakin kepada alam-alam ghaib, dia mendirikan sembahyang dan dia bersedekah, maka dia akan yakin kepada perubatan Islam ini. Yang kedua, kita hendaklah berhujah dengan mereka bahawa jampi-jampi yang dibawa oleh perubatan Islam ini adalah jampi-jampi kalam Allah. Wa nunazzilu minal Quran, itulah sambung Rafli. Nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Maksudnya sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu menjadi rahmat dan penyembuh. Maksudnya obat kepada orang mukmin. Jadi kita kena berhujah yang mereka yang berkata khurafat ini dengan Al-Isra' 82. Quran ni ubat. Wa alima man alimahu wa jahila man jahilahu. Yang tahu tu dia tahu, yang tak tahu tu memang dia tak tahu. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Kita kena tanya, ni kita tanya ni bertanya ni. Kita sedang berbincang ni bertanya. Saya pun bukan orang yang hebat, bukan orang yang pandai. Cuma kita berbincang. Dua. Yang ketiga, hujah kita kepada mereka yang mengatakan perubatan Islam ini berkait rapat dengan khurafat. Hujah kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjalani rawatan ahli jihad bi kitabillah. Satu hari Aisyah dirawat oleh seorang dukun. Rasulullah pesan pada dukun tu, kamu rawat isteri aku ni dengan kalamullah, dengan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Jadi kita kena ingat bahawa yang mengatakan perubatan Islam ini khurafat itu dia salah tafsiran. Yang khurafat tu yang mambang tanah, mambang api, mambang angin, aku tahu kerana asalmu jin laut balik ke laut, jin darat mari ke darat. Itu yang dikatakan pemujaan. Dalam ayat Quran tidak ada pemujaan kecuali dengan memuja Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Soalan seterusnya kita tengok Rafli, cuba baca kalau ada. Okey, ada soalan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apa petanda kalau bermimpi ular hitam dan hijau? Dan saya telah dipatuk oleh ular hijau tersebut. Saya juga pernah bermimpi menyambut bayi yang dilahirkan, memberi susu kepada bayi menggunakan botol susu, tetapi bayi tersebut tidak mahu dan bermimpi melahirkan anak. Saya belum berkahwin dan saya mengidap penyakit SLE. Okey, terima kasih. Dia bermimpi dua ekor ular. Ular hijau dan ular hitam. Dan ular tu yang patut dia tu adalah ular hijau. Dan dia menyusui baby dalam mimpi. Cuma yang dia bermimpi menyusui baby tu bukan susu dia. Dengan botol. Ni point dia ni. Dengan botol. Jadi sekarang ini masalah anda ialah mungkin kita boleh kategorikan dengan gangguan kerana mimpi dipatu ular tadi. Ular warna apa tu cerita lain. Yang penting dipatu ular. Dan yang kedua ialah bermimpi baby. Saya kata dah bermimpi baby kalau menyusu dengan susuan kita ke, dengan botol susu ke, itu tanda-tanda saka. Maka jangan lupa untuk kita amalkan ayat yang saya sentiasa duk bagi. Ayat-ayat ini, iaitulah satu ayat daripada surah As-Saffat ayat 6. Cuba baca Rafli. As-Saffat ayat nombor 7 Ustaz Ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Wahifzan min kulli.
Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Itu adalah ayat untuk si bertanya tadi. Amalah ayat surah As-Saffat ayat 6 ini kerana Allah campurkan dalam diri kita akan penjagaan. Allah jaga kita. Bukan saja daripada saka, bahkan daripada COVID-19 sendiri pun. Mudah-mudahan terjaga kita. Soalan seterusnya. Kebetulan saya tadi surah As-Saffat ayat nombor 7 ya. Ayat nombor 7. Okay. Okey, soalan seterusnya. Apakah maksud mimpi serangga kecil yang banyak dan mimpi yang berulang? Okey, mimpi serangga kecil ini kebiasaannya ialah seseorang itu mendapat petanda awal bahawa dia akan kena penyakit kulit. Mungkin si penanya tadi ada gatal-gatal ataupun penyakit kulit. Maka kita kena ingat bahawa semut ini di antara tentera Nabi mana, Rafli? Tentera yang setia. Sehingga kan Nabi tidak lalu, dia kata, udkhulu masakinakum, masuk lubang semua, nanti dipijak oleh Nabi ni, kata semut ni. Nabi mana? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan ada dalam surah dalam Quran dinamakan surah surah semut. Maka kepada si penanya, bahaya kerana itu petanda yang tidak elok, apatah lagi serangga-serangga itu gigit kita. Sehingga kan kita gatal, sakit dan sebagainya, ini menimbulkan masalah. Mimpi anda tadi, fata'awazu billah, maka kita kena isti'azah. Apa isti'azah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amalkan. Itu saja. Okey, Ustaz nak tanya, kalau seseorang itu dia kerap mimpi basah, sedangkan dia baca doa sebelum tidur dan tidur tapi tidak wuduk. Dia baca doa Ustaz tapi tidak wuduk, jadi dia mimpi basah. Ya, Rafli faham apa mimpi basah ni? Tolong tafsirkan pada saya. Allah Rabbi. Mimpi basah. Mimpi basah. Kau macam mana anda faham? Banyak boleh tafsirkan tu. Nak tahu anak murid anda ni menangkap soalan. Ya. Mimpi basah ni satu petunjuk kalau seseorang yang akil balik selalunya diajar sekolah pada waktu awal sekolah kita dikatakan siapa yang mimpi basah maksudnya menunjukkan dia sudah sampai waktu akil balik. Tapi kalau sudah besar hari-hari mimpi basah itu itu bukan akil balik, itu tandanya dia bermimpi. Maksudnya mimpi basah ini maksudnya mimpi seperti berhubungan dengan lawan jenis Kalau dia lelaki berhubungan dengan perempuan berhubungan lelaki Jadi dia seolah-olah apabila sedar merasakan seperti betul sungguh-sungguh dia sudah habis melakukan hubungan. Jadi basahlah dia. Iya. Yang bertanya tadi lelaki perempuan tadi? Lelaki Ustaz. Lelaki, okey. Betul lah Ustaz Rafli kita beritahu. Saya faham dengan mimpi itu. Ingat, jika kita bermimpi sedemikian, ada jin asyik yang berminat dengan kita. Jin asyik ni dia nak pada manusia lelaki, ataupun jin tu perempuan nak pada manusia lelaki, ataupun jin lelaki nak pada manusia perempuan, dengan cara dia hadirkan dalam mimpi wajah yang cantik, dalam bentuk perhubungan dengan kita, menyebabkan basah dan sebagainya. Maka kita kena ingat, awasi diri anda kerana anda sudah didetek dengan sejenis jin yang bernama jin asyik. Boleh? Jin asyik Ustaz. Asyik. Jadi bagaimana untuk mengatasi jin asyik ini? Ayat mana saya bagi dulu Rafli, ingat tak? Minggu baru ni hari Jumaat baru saya dah bagi tahu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jin, mu jangan cari aku di kalangan aku sebagai pasanganmu, kerana aku Allah menyebut min anfusikum, di kalangan aku. Manusia juga boleh jadi suami aku, boleh jadi teman aku. Maka jin tu bye-bye. Aku tak nak kacau kamu kerana kamu mendakwa aku dengan kalamullah. Jangan lupa surah Ar-Rum ayat 21. Ayat tu cukup hebat. Dan satu lagi saya tertarik pada akhir soalan tadi, dan dia tidur tidak berwudu. Ni. Dan ingat, nak tidur kita kena wuduk. Walaupun kita tertidur, wuduk batal tu cerita lain. Yang penting belum tidur dan sedar tu, kita berwuduk. Wuduk ni penting kerana kita kunci pintu-pintu kemasukan iblis ke dalam tubuh badan manusia.
Sebab tu wuduk ni hebat. Bahkan wuduk ni juga sepatutnya dijadikan SOP dalam coronavirus ini. COVID-19 ini, penghalang yang paling hebat juga ialah wuduk. Amalkan sunat wuduk, seduh air ke hidung keluar, basuh muka, basuh tangan, itu semua hand sanitizer tu. Cuma kita je yang tidak mendalami wuduk itu. Dah lama Islam mengajar SOP kepada kita, SOP pada coronavirus dan SOP juga untuk gangguan makhluk halus, mengunci pintu-pintu masuk iblis ke dalam tubuh manusia, insya-Allah. Masya-Allah. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, adakah gangguan mental maksudnya disebabkan bisikan jin? Ya. Yang ni saya rasa Rafli jawab dulu sebelum saya jawab. Banyak saya dah ajar dalam kelas ni. Gangguan mental Rafli. Jin kelas berapa ni? Dia, okey, saya minta izin saya jawab apa yang saya tahu Ustaz ya. Sebab saya berpegang pada ulama mengatakan apabila di dalam satu tempat apabila ada seseorang yang lebih alim, maksudnya tuan guru yang faqih tentang ilmu itu, kita harus minta izin untuk menjawabnya, itu sebagai adab. Jadi jawabannya, ya boleh jadi disebabkan dalam satu masalah sihir ataupun gangguan, ada satu sihir yang disebut dengan sihir gangguan, sihir gila namanya. Ya, yang menyebabkan seseorang itu menjadi hilang kewarasan disebabkan sihir gangguan itu. Ya. Dan banyaklah tanda-tandanya, antara tanda-tanda yang besar orang yang mengalami masalah itu, sihir gila itu, dia akan mendengar bisikan-bisikan yang dia saja dengar. Dia panggil apa dalam bahasa Arab? Awatif. Okay. Awatif saya. Ya, jadi bisikan itu dia akan berlaku mungkin pada awal tahap pertama dia akan berlaku sedikit dahulu sebelum tidur, rasanya begitu, ya. Tapi bila sudah dia berperingkat, dia sudah rasa sudah gangguan itu makin teruk, dia berlaku di mana-mana saja, ya. Hingga menyebabkan dia boleh jadi halusinasi, ya, bercakap dengan suara yang dia tidak nampak, ya. Tapi itulah di mata kita melihat orang itu sakit mental, ya, bahasanya gila. Ya. Tapi daripada sudut perubatan Islam, ya, jika dia berlaku tanda-tanda seperti itu, dia boleh dikaitkan dengan gangguan sihir gila. Ya. InsyaAllah. Sebelum saya jawab soalan itu, apa pun saya nak ucap tahniah kepada orang gila. Tahniah kepada orang gila. Sebab yang pertama, sebab apa? Sebab dia sudah terlepas daripada dosa pahala. Dia special sebenarnya. Bukanlah saya minta jadi gila. Tapi untuk orang gila tu special kamu. Yang kedua apa? Dalam rekod yang dikaji oleh WHO dunia, orang gila tak terkena coronavirus. Walaupun dia tak pakai mask. Walaupun orang lockdown, duduk dalam rumah, dia duduk berkeliaran ke bandar ke mana ke, kuman COVID tak kena pada orang gila. Ini satu misteri. Kenapa Allah jaga dia? Ayat mana dia baca? Jadi ini semua persoalan. Tidur walaupun makan nasi orang buang, makan dalam tong sampah tak kena pun cerit-berit. Minum air pahit je, air sungai, air seluk dia minum, tapi tak sakit perut pun. Di mana keistimewaan mereka? Jadi berbalik pada persoalan tadi, orang gila tadi ada dua benda saya nak sebut yang disebut oleh Rafli tadi. Yang pertama, sihir junun. Ada satu sihir yang boleh menyebabkan manusia itu menjadi gila, bahkan gila daripada kecil, remaja ataupun dewasa, orang tua, dia gila. Yang kedua, disebabkan hawatif bisikan. Pergi hospital dia panggil apa? Rafli sebut tadi? Ya, mental. Pergi hospital bisikan hawatif dia panggil apa? Halusinasi ke Ustaz? Halusinasi. Suara. Yang inilah kita dengar maroyan dan sebagainya. Sembelih anak kecil. Apa dia dengar suara supaya sembelih dan sebagainya. Apapun, kita kena ingat bahawa manusia itu lebih tinggi martabatnya dibandingkan dengan jin dan manusia, dibandingkan jin dengan malaikat sekalipun. Kerana Allah menyebut satu ayat dalam surah Al-Isra ayat 70, maka inilah ayat untuk menjadikan kita supaya tidak gila. Amalkan ayat ni, iaitu Al-Isra 70, walaqad karramna bani Adam. Kena sambung Ramli?
Wah, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yes, Al-Isra 70. Tolong amalkan supaya kita tidak kena penyakit ini. Bukan kita saja, anak cucu kita pun tidak akan terkena. Kerana dalam ayat ini Allah menyatakan manusia itu hebat. Aku bagi kelebihan pada manusia itu, maka mudah-mudahan kita adalah manusia yang lebih. Manusia yang lebih itu adalah manusia yang tidak gila dan manusia yang sempurna, insya-Allah. Soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dan apakah ayat Al-Quran yang paling mantap untuk rawat lemah semangat dan penakut dari semua segi? Ayat kuat semangat. Kuat semangat. Biasalah manusia ni ada semangat. Ada semangat yang lebih, ada semangat yang kuat, ada semangat yang slow, ada semangat yang suka berpuak-puak, ada semangat yang tak pernah puas hati. PM ni naik pun tak puas hati, PM ni naik pun tak puas hati. Itu semangat. Itu perasaan manusia. Tidak ada benda yang kena. Itulah manusia. Kerana manusia ni tidak pernah puas. Bagaimana berlaku kisah Luqmanul Hakim? Tapi tahu kisah Luqmanul Hakim? Bagaimana dia dan anaknya dengan seekor keldai? Ya. Pernah Ustaz cerita tak? Ya, pernah Ustaz. Cuba sebut kisah itu. Sebelum Ustaz bagi penerangan. Oh, dia macam lupa dah Ustaz. Ustaz tanya tadi, Ustaz. dia kisah mengisahkan lupa, kena berubah tu. Allah Rabbi. Dia mengisahkan kisah seorang ayah dan anak yang dengan seekor keldainya yang berjalan dimanapun dia berjumpa dengan 4 orang. Dah silap 4 orang yang aneh maksudnya yang memberi komen kepada mereka. Maksud mereka tu anak, ayah dan keldai lah. Orang pertama, ini saya cerita saya kalau salah Ustaz betulkan. Nak dengar, kalau salah saya betulkan. Kalau saya tak tanya sekarang ilmu tu. Okey. Yang pertama, orang menegur sebab ayahnya berjalan menyuruh anaknya menyuruh ayahnya rasanya naik keldai itu dulu. Jadi orang pertama menegur, oh sungguh susah ya kata ayah pula naik, anak dibiarkan berjalan di bawah gitu. Jadi jalanlah seterusnya turunlah tadi ayah tadi menaikkan pula anaknya. Jadi di satu tempat lagi orang negur lagi, oh sungguh pula anak itu neraka, maksudnya bahasa kita saya dibiarkan ayahnya berjalan pula, dia pula naik di atas keldai. Jadi yang ketiga jalan lagi, berturunlah dua-dua tadi itu anak dan ayah itu tidak menaiki keldai. Jadi sampai ke tempat yang ketiga, orang tegur lagi, dia kata, apa guna ada keldai? Dua-dua tidak guna itu keldai, maksudnya dua-dua berjalan saja. Keldai itu tidak ada guna pada mereka. Macam tu kan Ustaz? Macam 3 aja Ustaz. Satu lagi? Satu saya lupa Ustaz. Dia sampai 3 aja malam ni. Okey. Itulah kerana manusia. Ada 4 keadaan Rafli. Yang pertama, ayah tarik anak atas belakang keldai. Lalu satu perkampungan kata, Allah, ayah tarik anak di atas keldai. Zalimnya. Faham tak? Pergi ke kampung kedua pula, ayah naik keldai, anak tarik. Allah, ayah naik keldai, anak tarik. Sanggup ayah tengok anak tarik keldai, turun. Dua. Yang ketiga, kedua-dua berjalan kaki, tarik keldai seekor saja, tak ada apa pun atas belakang. Masyarakat kata juga, manusia lah tu. Allah ada keldai tak nak guna. Masuk kampung yang keempat Rafli, ni cerita tak habis. Kata guru mati Rafli yang lupa. Dua-dua tu angkat keldai Ustaz. Masuk kampung yang keempat, ayahnya ambil keldai, pikul atas. Pikul atas bahu dia keldai tu. Masyarakat kata bodohnya orang ni ada keldai tak nak naik. Jadi kesimpulan, conclusion yang kita nak ambil di sini ialah manusia itu sentiasa berada dalam keadaan yang serba tak kena. Nasabahlah kita tengok pemimpin kita hari ni. Oh ni jadi PM pun tak kena. Berapa bulan je. Oh ni jadi PM berapa bulan je. Naik PM baru ada pula demonstrasi. Nak suruh jangan jadi PM. Macam-macam kerana manusia ini. Jadi kita bercerita pasal semangat. Kenapa berlaku itu semua tu? Kerana kita ada semangat. Jadi yang mati semangat tadi jangan lupa surah Al-Hasyr ayat 19. Yang berbunyi
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pada mereka yang lemah semangat, amalkan ayat ini. Kerana ayat ini bisa memberikan semangat kepada kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, cerminkan diri kamu. Cermin diri ini nak suruh kita sedar, nak suruh kita bersemangat. Maka cerminkan diri kita. Kerana mudah-mudahan dengan cermin diri kita itu kembali kepada sabda Rasulullah SAW. Sayyidina Umar pernah bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okey, soalan seterusnya. Alhamdulillah. Soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada dengar bisikan di telinga, tetapi bisikannya tu kurang jelas. Saya jumpa doktor, dia kata saya mengalami penyakit skizofrenia. Adakah itu antara bisikan makhluk halus, Ustaz? Okey, sebab kepada Amiruddin yang bertanya, anda berada dalam keadaan yang bagi saya kritikal. Kerana anda sudah mendengar satu suara di telinga anda mengatakan sesuatu yang mana kalau pergi jumpa doktor, memang itulah jawapannya, skizofrenia. Dia makan ubat tidur dan dia akan bagi makan ubat psikiatri, ubat gila lah, mudah cerita. Dan bila mari dekat perubatan Islam, kita definisikan dia sebagai hawatif. Sihir hawatif. Maka kita kena ingat bahawa sihir ini bahaya. Kerana mula-mula sihir bisikan ini dia akan main akidah kita. Tuhan itu jantan ke betina, Tuhan tu beranak ke doa. Ni akidah ni. Tuhan ni satu ke dua, Tuhan nama apa, Tuhan Sabah nama apa, Tuhan Kelantan nama apa. Jadi pening orang ni. Sebagai contoh. Yang kedua, dia akan kacau kita dalam bab ibadat. Allahu Akbar, akad takbir tak jadi. Allah, akad takbir tak jadi. Bergegar macam ni, macam kena karen pun tak jadi. Ini dia kacau dalam bab ibadat. Ambil wuduk sampai 5 jam, 6 jam dalam bilik air. Sampai bil air berapa ribu sebulan. Ambil wuduk saja. Apa? Was-was. Dia akan kait rapat dengan was-was ni. Lepas tu dia akan was-waskan kita. Yang pertama tadi apa orang beli? Dengan bisikan saya. Bisikan pertama sekali tauhid ketuhanan. Yang kedua dia akan kacau fiqh ibadat. Yang ketiga dia akan kacau dalam muamalat. Suami nak tubik, isteri nak tubik pergi mana-mana pun dia bisik. Orang ni nak pergi sini-sini. Jadi payah. Jadi apabila ada skizofrenia ini, pergi hospital pergilah, saya tidak halang. Tetapi walaupun pergi hospital, sama-samalah kita merawatnya kerana ini adalah amradul rohaniyah. Penyakit-penyakit rohani, kita kena ubati penyakit ini dengan surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Surah Yunus ayat 57 kepada Amiruddin tadi. Tolong amalkan ayat tersebut kerana itu adalah vaksin untuk anda menyembuhkan penyakit bisikan tadi, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, Amiruddin ya. Okey, ini soalan yang tadi. Okey. Satu soalan lagi Ustaz. Ustaz, benarkah ilmu tenaga dalam memakai jin? Sedangkan dia membaca jampi gunakan ayat Quran juga. Rafli jawab dulu. Allah. Ilmu tenaga dalam memakai jin ya. Dia begini, dalam menilai sesuatu ilmu ilmu ini maksudnya ilmu tenaga dalam ni kita kena tahu tenaga dalamnya macam mana ya. Macam mana kaedahnya, ayat Qurannya diamalkan macam mana ya. Semisalnya apabila diberikan satu amalan walaupun daripada Quran, contohnya dengan zikir tertentu, tapi dikatakan amallah pada jam begini untuk berapa ribu kali. Lepas itu nanti kamu kena niat, kamu lepas amal jadi kebal maksudnya.
Jadi Allah dengan Maha Pengasihnya itu memberikan saja kamu punya hajat tadi. Kita punya hajat tadi disebabkan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, tapi dengan cara istidraj, maksudnya beramal bukan karena Allah, karena mau kebal, walaupun baca ayat jampi tadi. Ya. Jadi boleh dikatakan apa tadi soalnya gila isim ya. Dia apabila dia orang yang begitu mendapat satu ilmu, dia tidak menitik beratkan ilmu fardu ain dulu. Nah, maksudnya dia lebih kepada ilmu itu saja. Ya. Dia mau tidak dipanggil gila isim, maksudnya dia taksub dengan satu ilmu itu dengan keberkatan ataupun dia punya keyakinan tertentu untuk kepentingan dirinya sendiri. Walaupun dia pada ayat Quran, tapi niat pada awalnya itu sudah salah begitu. Satu jawapan yang jelas. Cuma saya nak menambah perkataan istidraj. Istidraj, karamah, itu semua kita kena tahu. Dikata tadi ayat Quran, tapi boleh jurus, boleh kebal dan sebagainya. Pertama sekali niat baca tu kena betul lah. Kalau kita baca ayat Quran niat nak kebal, maka tu dah lari niat lah. Maka dia akan jadi istidraj. Allah bagi dalam keadaan yang Allah bagi dalam keadaan sebegitu. Walaupun menjadi, tetapi itu bukan pilihan kita. Tapi kalau karamat, lain pula. Bagi dalam keadaan keberkatan sebab dia banyak amalan. Sebab itulah kita tengok tutup bomo di luar sana, walaupun dia baca ayat-ayat Quran, menjadi. Walaupun dia tak sembahyang. Itu namanya istidraj. Yang mana bagi dalam keadaan merajuk. Seumpama itulah. Bagi tapi dalam keadaan merajuk, bukan ikhlas. Ikhlas karamah tadi. Jadi usahlah kita amalkan benda-benda seumpama itu, kerana kita akan temui dengan satu benda yang dinamakan isim tadi. Cukup susah untuk kita nak rawat gila isim ini kerana dia penyakit yang kita cari. Bukan penyakit sihir orang hantar, tu lain cerita. Ni kita cari, duk buat amalan. Sampai beratus ribu satu malam nak tidur pun tak boleh, sampai putus tasbih. Ni yang jadi masalah. Okey, soalan seterusnya. Alhamdulillah. Soalan seterusnya yang dihormati Datuk dan Ustaz Rafli, boleh tolong huraikan berkaitan khurafat. Ini Ustaz, soalan tadi rasanya sudah Ustaz jawab. Tapi kalau saya izinkan saya boleh tambah sedikit Ustaz. Tambah lagi. Anda jawab ni. Okey. Khurafat ini dari segi maknanya satu yang itulah daripada segi makna yang diberikan oleh Wikipedia lah maksudnya kan. Khurafat ini membawa maksud satu kepercayaan tahyul ya, yang contohnya yang hidup yang kepercayaan itu hidup dalam kehidupan masyarakat kita. Ya, contohnya lah yang paling besar misalnya kalau orang meninggal nanti mayat tadi diangkat. Jadi ahli keluarga kena lalu dibawa mayat tadi supaya nanti senang lupa keadaan mayat itu. Maksudnya dia lupalah tentang arwah tadi. Itu maksudnya itu satu kepercayaan lah ya, dipanggil dalam khurafat. Tapi banyak orang tak tahu khurafat tu, makna khurafat tu apa dia. Jadi saya kongsi sedikit cerita Ustaz ya. Jadi makna khurafat itu dikisahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ada satu masa Rasulullah duduk bersama istri-istrinya ya, bercerita, bersembang, tapi sembang Rasulullah ini sembang yang bermanfaat lah ya kepada istri-istrinya, semua istri-istrinya ada ya. Jadi sampai satu tahap tu seorang istri Rasulullah mengomen ya. Istri Rasulullah itu memberi komen, katanya dengan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, cerita ini seperti cerita khurafat." Nah, jadi cerita itu berhenti sebabkan Rasulullah tadi memberikan cerita yang takjub, maksudnya yang di luar, membuat kita kagum ya. Jadi istri Rasulullah itu memberikan komen bahwa, "Ya Rasulullah, ini seperti cerita khurafat." Jadi Rasulullah pun bertanya pada istrinya, "Kamu tahukah apa khurafat itu?" Ya kan? Jadi kamu tahukah maknanya? Makna khurafat itu bermaksud nama seseorang, kata Rasulullah. Nama seseorang yang baik, ya, yang baik hati, yang soleh, yang tinggal di Yaman. Ya. Namanya khurafat. Jadi satu ketika khurafat ini pernah diculik oleh jin. Ya. Jin dibawa ke alam jin, ditinggalkan suatu tempo yang lama, ya, sampai satu ketika dihantar pulang kembali. Jadi waktu khurafat itu pulang kembali ke tanah airnya, dia pun ceritakan kepada manusia yang masuknya ke seluruh kampungnya, ya. Diceritakan kepada jiran-jirannya, sahabatnya tentang pengalaman dia di alam jin yang dia nampak yang di luar pemikiran kita, ya, membuatkan maksudnya cerita takjub lah, cerita-cerita yang kagum. Jadi orang-orang pada waktu itu pun tidak percaya.
Ya, sebab jahil, sebab dia tidak nampak apa yang dinampak oleh khurafat tadi. Ya. Jadi mereka pun kata, oh ini cerita khurafat. Maksudnya kalau orang tanya sesuatu cerita tentang apa yang takjub, cita-cita yang membuat kagum, maksudnya yang lebih daripada logik akal. Jadi orang pun menyebut, ah ini cerita macam cerita khurafat. Maksudnya ditujukan macam cerita si khurafat tadi. Jadi sebab itulah dia punya sejarah khurafat itu. Sebenarnya khurafat itu satu nama. Nah, itu dia punya apa yang diceritakan oleh Rasulullah dalam satu hadis baginda. Semoga bermanfaat lah untuk semua. InsyaAllah. Okey, terima kasih Rafli. Betul lah tu jawapan itu kerana khurafat ini banyaklah masyarakat sekarang ini. Sabah cara Sabah. Kelantan cara Kelantan. Khurafat ni ada di mana-mana, tapi kita kena ingat bahawa khurafat ini dia berkait rapat dengan satu istilah iaitu syirik. Syirik terbagi kepada dua. Syirik khafiyun wa syirik jaliyun. Syirik tersembunyi dan syirik jelas-jelas. Apa syirik tersembunyi? Aku makan ubat ni sembuh penyakit aku. Aku makan nasi ni kenyang aku. Itu syirik khafi. Syirik jaliyun ni apa? Menyembah berhala, duduk memuja, menjamu di pokok besar. Itu semua syirik yang berkaitan dengan khurafat. Jadi kita kena ingat dalam kehidupan kita seharian ini, kita kena tahu bahawa syirik itu bahaya. Apatah lagi kita menjalani rawatan dengan orang-orang yang kita rasa tidak sepatutnya, yang boleh membawa kita pada syirik, yang memberi pada kita azimat, yang memberi kita keris, yang memberi kita kain kuning dan sebagainya itu. Berhati-hati kerana dianya berbahaya. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tempat saya ni pun hujan lebat, tak dengar apa pertanyaan, saya nak ceramah pun terlalu lebat, habis pusing bunyi hujan. Jadi kita tengok soalan 2-3 soalan lagi jika ada. Okey, kita sambung satu soalan saya. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya, macam mana nak mengatasi masalah bila kita ni sentiasa disihir, dan macam mana nak menghadap orang yang sihir kita? Ini Eva Nisa daripada Penang soalan dia. Nak mengatasi sihir dan menghadap orang yang menyihir kita. Kita kena ingat sihir ni berada di mana-mana. Bahkan kata Rasulullah, apabila tiba akhir zaman, sihir tumbuh bagaikan cendawan. Maka kadang-kadang tukang sihir ni pun kita kena peringatkan dia. Kita kena suruh dia rasa apa yang kita rasa, baru dia sedar. Iaitulah jangan lupa dengan satu ayat, innama sana'u, cuba baca Rafli. Innama sana'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tak berjaya tukang sihir itu daripada mana dia datang. Ayat berapa tu Rafli? Surah apa? Cuba cari sikit. Innama sana'u tu. Maka kepada si penanya tadi, jadikan ayat ini sebagai amalan. Nanti Rafli cari berada dalam surah mana. Innama sana'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata. Itu adalah ayat supaya kita nak menyedarkan tukang sihir, kerana kata Allah, tidak berjaya tukang sihir itu daripada mana dia datang, daripada Siam ke, daripada Sabah ke, daripada mana segenap bumi ini, tidak akan berjaya. Itu janji Allah. Kita kena ingat. Seterusnya, Ustaz, saya nak tanya asal kejadian bunian. Ada yang kata dari jin Islam, ada yang kata separuh manusia dan separuh jin, ada yang kata manusia gaib. Ini daripada Cikgu Min. Okey, semua tu betul semua. Kerana di dalam Al-Quran tidak menceritakan kepada kita asal usul bunian. Yang diceritakan kepada kita dalam Quran ialah asal usul kejadian jin dan iblis. Tapi orang Melayu berkata, macam tadilah, ada kata di kalangan jin Islam, ada kata setengah orang, setengah jin. Jadi benda-benda seumpama ni benda yang syubhat. Jadi benda syubhat kita letak tepi. Apapun bunian itu adalah makhluk halus, makhluk mistik yang kita bincang pada malam ini. Dalam golongan mana mereka, tidak tahu. Tetapi kalau mengikut kepada arwah Harun Din dan Ismail Kamuk menyatakan bahawa
bunian ini adalah di kalangan jin Islam. Di kalangan jin Islam. Kerana mereka di kalangan orang yang baik-baik, makhluk yang baik-baik maksud saya, yang berada di tempat-tempat sunyi. Apapun, mudah-mudahan orang bunian ini tidak mengganggu kita. Kata je orang bunian, padahal dia bukan orang pun. Alam sana, kalau orang kita nampak, masalah kita tidak bisa nampak. Itu yang menjadi masalah. Dan bersangka baiklah dengan mereka. InsyaAllah kita selamat. Seterusnya. Alhamdulillah. Ya Ustaz, soal tadi tentang tadi ayat tadi Ustaz, indama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata, itu surah Toha ayat 69 ya. Surah Toha ayat 69. 69 ya. Jadi diamalkanlah. Ayat 9 ya, bagus. Seterusnya. Daripada Farah Naziha Yasin ya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, jika seseorang itu sensitif dengan keadaan sekeliling, adakah dia ada masalah gangguan? Bagaimana untuk menghadapinya terutama di tempat awam? Maksudnya dia kuat sensitif Ustaz. Adakah itu gangguan? Ya, sensitif. Ini pun satu penyakit yang bahaya. Kerana sensitif ini kadang-kadang daripada orang pun kita sensitif. Orang bergurau pun kita anggap sensitif. Jadi menjadi masalah. Jadi orang yang sensitif ini sebenarnya jiwanya lemah. Jiwanya meronta-ronta, jiwanya lemah. Maka kuatkan jiwa anda dengan ayat yang saya berikan tadi, iaitu surah Al-Ashr ayat 19 tadi. Amalkan. Kepada Marina yang bertanya itu, amalkan. Farah ayat yang bertanya tadi, amalkan ayat tersebut. Mudah-mudahan ayat itu menjadi ubat untuk kita. Seterusnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana Wan Syafiq dari Darushifa PRK Bidor, Perak. Ada satu soalan, bolehkah berlaku saka dan sihir secara serentak? Sekiranya berlaku, bagaimana ingin merawatnya? Adakah perlu merawat sehingga selesai? Sekiranya gangguannya rumit, bagaimana kaedahnya pula? Ini tanya tentang kaedah Ustaz. Yes, dia boleh berlaku serentak. Kerana jin dalam tubuh kita ni dia berkawan. Kalau ni jin saka, ni jin sihir, dia masuk, dia berkawan, buat usir dalam rumah kita, dalam badan kita. Maka bila bercampur dalam dua keadaan ini yang menyebabkan kita sebagai perawat letih sikit lah sebab dia susah nak keluar. Maka ayat-ayat ruqyah tu hendaklah dia baca, terutamanya ayat-ayat yang berada dalam buku saya ni, terutama buku yang terbaru saya ni. Rafli tolong tunjuk buku kita yang terbaru, ada tak di tangan hantar? Di buku ni. Allah. Dia satu buku yang cukup bagus. Himpunan doa-doa menakik kejahatan jin dan belitan ilmu sihir ini. Boleh dapatkan buku ini. Siapa nak ni boleh join Rafli pun boleh, join saya pun boleh. Yang mana semok di belakang tu, di belakang tu saya juga seorang yang menjayakan buku ini. Yang mana dalam buku ni banyak ditasheh oleh saya, oleh Mufti Sabah, oleh Ustaz Abdul Samad dan sebagainya. Selamat membaca. Kepada mereka yang nak, jangan berkira dengan ilmu, kerana ni satu-satunya ilmu dalam skop perbincangan kita pada malam ini. Selamat. Mudah-mudahan tuan dia pun ada depan saya pada malam ini, buku sulungnya mudah-mudahan menjadi inspirasi kita di dalam kita nak mendapatkan ilmu perubatan Islam, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, kenapa saya sakit lutut selepas lepas asar saya sakit lutut sampailah malam tertidur. Bangun pagi hilang. Dan berulang kembali selepas asar. Lutut yang sama sebelah kiri. Rasa macam berat nak bengkok dan lurus. Rasa ketat macam tu. Ini daripada Nur. Okey, terima kasih kepada yang bertanya sakit lutut. Yang pertama sekali, apa yang tertarik dalam soalan ini selepas asar? Selepas asar ni Dafli, waktu apa kita panggil? Waktu jin dah bangun tubuhnya alam jin. Dah aktifnya alam jin pada waktu senja. Asar hingga maghrib tu dia panggil waktu senja. Jadi sakit lutut. Apa masalah? Bangun esok sakit pula. Maka jangan lupa kepada Misha yang bertanya tadi, jangan lupa anda membaca surah Al-Mu'minun.
11 hingga 14, sapu pada lutut mengikut pusingan jam dan di bawah lipatan. Ya. Cuba baca Rafli 11 hingga 14 Al-Mu'minun sekarang. Okey, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Mu'minun. Apa hasib tu Ustaz Bukan. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min tin. Allah Rabbi. Ingat, Surah apa Ustaz? Ada Quran surah Al-Mu'minun 11 hingga 14. 11 hingga 14. Penonton boleh ikut sekali. Kita baca beramai-ramai, Rafli baca slow-slow. InsyaAllah Ustaz. Sekejap Okey. Sekejap Ustaz. Allazina yarithu Ustaz Selepas itu. Lepas itu ayat 12 Ustaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Ayat ni Allah menceritakan bagaimana kejadian manusia itu. Lutut kita tu nak jadi macam mana Allah ciptakan dalam ayat ini, bagaimana Allah ciptakan tulang, lalu dibalut dengan urat, dengan isi, dengan kulit dan sebagainya. Maka di sinilah ubat untuk penyakit misya tadi. Setiap kali lepas sembahyang, terutama lepas sembahyang subuh, baca ayat tersebut dan disapu di lutut, utamanya di bawah lipatan, mengikut pusingan jam. Mudah-mudahan selamat mencuba. Tapi pesan Ustaz, kurang-kurangkan berat badan anda itu, kerana kadang-kadang sakit lutut juga disebabkan berat badan kita semakin berat, maka bebanannya adalah lutut. Maka sebab itulah kadang-kadang jangan terus kita menunduk jin dan iblis. Kadang-kadang kita tu makan tak ingat, makan banyak dan gemuk. Inilah cerita ni. Apabila tubuh kita naik, masalah bagi manusia itu ialah sakit lutut, siapa sekalipun. Mudah-mudahan kontrol makan pun kita kontrol, ikhtiar pun kita buat, mudah-mudahan selesai masalah ini insyaAllah. InsyaAllah. Okay, Ustaz, kita teruskan lagi Ustaz. Okey, satu soalan lagi, dah 57 minit, 3 minit lagi insyaAllah. Kita habiskan dengan satu soalan akhir Ustaz daripada Nurul Syafiqah Rizwan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya kenapa ya saya punya situasi bila dia masuk maghrib ke malam badan rasa tak selesa. Puas sudah pergi hospital katanya gastrik. Ada tak doa-doa untuk penyakit macam ni? Saya maghrib dia Ustaz, dia badan tak selesa Ustaz. Okey. Tadi kita dah bincang. Waktu senja ini menjadi masalah. Junahal lail disebut oleh Rasulullah, "Idza kana junahal lail fakuffu sibyanakum fa inna syayatin tantashiru haina izin." Apabila tiba waktu senja, kata Rasulullah, panggil anak-anak kamu naik ke atas rumah. Kerana iblis berkeliaran pada waktu itu. Nasabahlah Syafiqah pun rasa tidak begitu selesa. Rasa tak sedap apabila nak masuk waktu maghrib. Maka jawapannya ialah waktu itu adalah waktu yang cukup kritikal bagi manusia. Maka kita kena ingat, jika itu yang berlaku, bacalah satu ayat yang kita sentiasa berbagi ayat itu, iaitulah surah Hud ayat 57. Cuba baca Rafli, inna rabbi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbi ala inna rabbi Ala ala kulli syai'in. Sampai banyak amalan satu yang jadi keliru tu. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Yes. Surah Hud ayat 57. Amal, jangan tak amal ayat ni kepada Syafiqah tadi. Sesungguhnya Tuhanku maha penjaga ke atas jasadku, ke atas diriku, ke atas sesuatu itu Allah penjaga.
jin iblis pun Allah jaga, kita pun Allah jaga. Maka baca ayat ini banyak-banyak, surah Hud ayat 57. Selamat mengamalkannya. Jadi kita rasa setakat ni pertemuan kita pada malam ini, Rafli, insyaAllah hari Jumaat ni saya nak booking Hilmi pula bersama saya. Sebenarnya malam ni kita nak fokus pada buku Rafli. Selamat membaca kepada mereka. Tengok sekali lagi buku. Ni buku ni cukup bagus, yang mana gambar saya pun ada dalam buku ni. Ilmu-ilmu saya pun ada banyak dalam buku ni. Perkongsian saya dengan Rafli, buku yang hebat ini. Mudah-mudahan menjadi rujukan terutamanya penduduk Sabah khususnya, dan menjadi rujukan penduduk Malaysia amnya. Kerana di dalam ini mutiara-mutiara berkenaan dengan alam mistik yang kita bincang pada malam ini. Mudah-mudahan, saya ucap terima kasih kepada penonton-penonton, ramai saya nampak. Kepada yang bertanya, jazakallah khair jazak, kerana persoalan anda memberi pencerahan kepada orang lain yang menonton, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam mereka yang diredai Allah. Dan kita akhiri slot kita ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala umuri dunya waddin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taftim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada penonton, Rafli, Hilmi, Amir yang bersama-sama saya. Ramai lagi daripada Sabah ni. Saidin, saya nampak ada, mungkin Umar daripada Sandakan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jadikan slot ini sebagai menu kehidupan kita demi santapan rohani kita. Mudah-mudahan kita kenyang jasmani dan kenyang rohani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم